Anda sedang mendengar Shock Podcast. Shock. Lorong tengah adalah lorong yang selamat dilalui. Lorong kanan atau kiri itu dikira sangat ekstrim dan boleh mengundang masalah. Lorong tengah mengajak orang berfikir, mengajak rakyat berfikir dan mencari jalan untuk hidup lebih bersederhana. Lorong tengah itu seharusnya menjadi pilihan utama setiap insan, setiap makhluk yang Allah jadikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Ella Karim dalam podcast Lorong Tengah. Episod kita kali ini akan berbincang tentang payahnya nak istiqamah. Istiqamah mungkin perkataan yang sering kita gunakan sekarang. Susahnya nak steadfast ataupun nak berterusan melakukan sesuatu yang baik, sesuatu kebaikan. Bagi saya sebagai seorang wanita, kita selalunya sukar juga nak istiqamah. Mungkin sekejap berfashion mengikut trend, bertudung mengikut trend. Kadang-kadang nak tudung labuh, kadang-kadang tak nak bertudung, kadang-kadang nak pakai pakaian yang begini dan begitu. Semuanya terpengaruh dengan fashion yang berada di dalam dunia global kita sekarang ni. Memang sukar untuk wanita dan lelaki juga untuk istiqamah. Lelaki ni pula mungkin ada hal-hal lain lah. Susah nak istiqamah dengan seorang wanita. Ya, itu memang satu isu yang sentiasa dipersoalkan. Isu maruah, isu imej diri. Bagaimana kita perlu sentiasa berusaha untuk menjadi insan yang terbaik. Bukan sahaja insan yang baik, insan yang terbaik. Ahsanu taqwim, sebaik-baik kejadian. Saya yakin semua kita hendak menjadi yang terbaik. Seorang isteri terbaik, sahabat yang terbaik, ibu yang terbaik. Bersama saya sekali lagi ialah Puan Mariam Ibrahim yang akan bercerita tentang bagaimana beliau kekal di dalam industri kandungan kreatif sebagai seorang penyunting kandungan filem dan terlibat dengan 34 buah filem yang diterbitkan di Malaysia. Beliau bekerja dengan beberapa nama pengarah yang tersohor di negara kita dan juga mungkin boleh Puan Mariam. Sekali lagi selamat bertemu kembali Puan Mariam. Assalamualaikum semua. Apa sebenarnya tujuan kita kalau kita dah masuk di dalam industri seperti ini perfilman? Kita tahu banyak sangat halangan dan banyak sangat cabaran yang ada. Jadi sebelum masuk tu pun kita kena sebenarnya tekadkan dalam hati kita apa tujuan kita sebenarnya. Saja nak main-main ke ataupun kita nak terus dalam industri ni. Itulah yang sebenarnya masa mula-mula saya masuk tu pun mungkin saya tak terfikir gitu, tapi kemudian tu dalam pada tu ambil masa lah untuk saya fikir kita bekerja tu mula bekerja pun dengan susah payah. Jadi itu salah satu sebab lah kita tekad diri kita untuk terus untuk kekal berada di dalam industri. Ya, betul. Sebab kalau kita fikir-fikirkan kan cabaran daripada segi kiri kanan depan belakang kita memanglah ada sebenarnya. Nak ikutkan bila orang bercakap alah apa sangat dia boleh buat, memang ada kan. Dan dia kata kita ni boleh ke terus. Itu salah satu dialog yang saya dapat bila seseorang ni sekarang dah tak ada dah. Dia bisik pada saya, kau ingat kau boleh kekal ke dalam filem ni? Dia cakap macam tu. Saya kata, saya pandang muka dia, saya kata, dalam hati saya tak mau lawan sebab dia lebih tua daripada saya. Jadi saya kata dalam hati saya tekadkan hati saya, kata okey, saya nak tunjukkan pada dia, this is my destination. I want to, inilah saya nak selama ni kan. Itulah sebenarnya adik-adik abang-abang saya semua tak tahu sebab selalu pergi mana pun dengan family saya ikut company abang-abang semua kan. Jadi memang orang kata terkawal, terjaga sebenarnya. Kita terpelihara kat situ kan. Walaupun kita dah berumur, dah ada ini kan, tapi mereka memang take care of kita lah kan. Jadi tanpa disedari memang ada lah satu insan ni bercakap gitu pada saya dan saya kata okey, saya ambil cabaran ni, saya akan nak saya akan buktikan ya, saya nak buat terbaik yang mungkin, dia kata gitu. Dan benda ni berterusan sebenarnya tau. Dan diorang saya percaya abang-abang saya tak tahu ni. Dia tak tahu cerita ni. Pecahlah rahsia dah ni. sebab saya memang keep to myself lah. Saya tak mau lah. Dia kata buat apa kita nak heboh kan benda-benda gini kan. Tapi kan saya rasa
rasa mungkin ketika tu puan berpandangan bahawa puan ni selamat sebab protected, sebab ada abang-abang di kiri kanan yang menjaga di dalam industri yang penuh cabaran tu. Sebab cabaran yang ada di dalam industri filem contohnya, saya pernah cerita di dalam episod yang sebelum ni bahawa terdapat banyak cabaran, gangguan, gangguan seksual, gangguan daripada sudut harassment, gangguan mental pun ada. Macam tadi ni mungkin boleh dikategorikan sebagai gangguan mental, kerana dia macam mengusik jiwa kita, mencabar kita, membuatkan kita menyoal kembali kebolehan kita, sama ada kita boleh buat atau tidak benda ni, boleh buat tak tugas-tugas yang diberikan, yang selalunya dijalankan ataupun selalunya dibuat oleh kaum lelaki. So saya rasa memang di situ mungkin ada lagi kisah yang boleh dikongsi bersama pendengar berkenaan dengan cabaran. Okey. Ada juga masa kita buat tak silap saya Mami Jarum saya buat tu, dan ada yang persoalkan pada saya, dia cakap editing kau hancur, dia kata. Okey, saya kata okey, saya cakap macam tu. Tapi dan bila Datuk Yusof Aslam datang kat saya, dia cakap yang betul ke yang editing kau hancur? Dan saya cakap ginilah abang, dia kata abang jangan risau, insya-Allah, saya kata memang ada certain editing tu saya terpaksa cut cepat, dia kata saya terpaksa macam abrupt sikit, dia kata memang, tapi dia kata kita ni nak tengok kepada masa dan apa kan, dia kata gitu, dan cerita dia sendiri. Jadi tapi dia kata abang don't worry, insya-Allah benda ni akan berjaya. Dan alhamdulillah, kemudian dia beritahu saya, dia kata okey Yam, okey saya faham. Dan dia kata benda ni kan nak ikutkan, kalau nak cakap nak dengar mulut orang kan, memanglah saya kan, saya tak mahu, saya kata kita jangan ambil hal kita, sebab kita yang buat tu kita tahu mana dirinya benda tu kan. Dia cakap macam tu. Alhamdulillah benda tu berjaya, dan producer tu pun jumpa saya, dia kata terima kasih benda ni berjaya kan, oleh kan. Okey lah. Jadi benda-benda gini nak ikutkan, kita jangan layan sangat lah. Jadi macam saya bukan jenis yang kalau orang bercakap tu saya boleh terus menjawab. Saya bukan jenis begitu. Saya diam dulu. Jadi tapi saya berfikir. Betul, saya berfikirlah balik. Betul, dia kata itu kuasa berfikir tadi tu. Tu saya kata saya nak jadikan ni sebagai cabaran. Saya nak jadikan ni sebagai cabaran. Itulah sebenarnya tujuan saya selama ni kan. Okey. Jadi banyaklah kalau nak cakap setakat gitu, saya kata tak jadi hal lah pada saya, insya-Allah. Saya kata kita buat apa yang kita rasa benar, dan itu kan, jangan kita inilah lebih batas. Dan dalam industri ni kalau kena ikutkan diri kita sendirilah. Kalau kita nak minta orang hormat kita, kita kena hormat orang, macam tu cara kita kan. Atau betul, dan kita sebenarnya saya macam tu, saya try do my best lah, cuba orang hormat kita, itu je. Jadi saya nak cerita ni satu perkara yang berlaku ni masa tu di filem Merdeka Studio kita dah masa tu dah peringkat dia nak roboh, dia nak buat Finas baru kan, dia nak buat Finas. Jadi kita, tapi dia masih lagi letak bilik editing, kita boleh pakai lah bilik editing. Jadi saya kat situ, jadi memang tempat nak solat tu memang susah. Saya terpaksa pergi jauh ke belakang, bilik air dia ke belakang saya itu kan. Dan bila saya kerja malam tu lagi seram sebab dia masa tu memang kiri kanan memang ada ni kan, ni pokok-pokok bulu. Jadi saya memang itu tak, tapi saya kata saya buat di dalam bilik saja. Ada tempat tapi space ni memang kecil lah. Saya buat dalam bilik je. Bila seorang ni nama dia Cik Mat Cik Mat dia memang kerja, Cik Nikmat lah orang Kelantan. Dia kerja, dia memang ada kat situ. Dia buat macam sedikit kru-kru kat situ. Jadi kerja situ. Dia siapkan, dia kata kau kalau nak semayang, dia kata masuk kat ni. Dia buat satu pondok. Dia bina satu pondok yang berlantaikan rumput sebenarnya masa tu, sebab dah dirobohkan Merdeka Studio tu separuh kan gitu. Jadi dia buat satu ini berlantai, tapi bilik lah, sebab bilik kecil betul tu untuk khas untuk solat. Sebab Puan Mariam seorang je perempuan kat situ, dan dia bagi ruang juga untuk saya. Memang itu saya syukur, alhamdulillah. Saya rasa alhamdulillah ada juga masa-masa gini memang terjaga, terpelihara, alhamdulillah. Saya cakap macam tu kan. Macam tu kan. Maksudnya tak semualah beranggapan orang bahawa industri filem ni mungkin penuh dengan cabaran, gangguan ataupun sukar untuk seseorang tu beristiqamah di dalam beramal ibadat, dalam membuat kebaikan, menutup aurat dan sebagainya. Itu tanggapan orang di luar sana.
ya, mungkin berpandangan industri hiburan, filem, TV, ya, produksi lah, memang sukar untuk nak jadi orang baik. Tapi ini membuktikan daripada kisah-kisah yang saya bawa dalam podcast Lorong Tengah ni, sebenarnya ada keseimbangan, dan keseimbangan itu perlu dicari. Memang ada sebenarnya. Mana-mana kita pergi pun sebenarnya memang ada. Tengok keadaan sekeliling tu kan, memang ada juga orang yang macam support tu, kita, support kan? kita. Dan diorang tengok pada sikap kita sebenarnya. Kalau dia tahu kita sikap macam ni, dia tak mau ambil hal lah kan. Kalau kita ke arah yang tak baik, memanglah dia tak pedulikan kita. Tapi kalau kita ada perasaan macam ni kan, nak berubah, itu memang dia orang ada saja orang support tu, insya-Allah memang ada je. Dan baru-baru ni kan, saya sebenarnya 16 bulan Julai lepas, kita orang sebenarnya kita buat reunion di KL Central. Kita buat reunion, kita panggil belakang tabirnya, kru semua kita panggil belakang tabir yang ada dalam grup kita orang lah sebenarnya. Yalah. Dan saya seorang admin, jadi saya memang kita call orang bila datang ke tidak sekarang ni, sebab kita memang ni. Jadi memang ada orang-orang kita yang daripada sound, daripada kamera, daripada editor, memang semua datang. Kita memang gitu. Jadi itu adalah salah satu daripada macam kata silaturahim lah. Kita memang nak ingat balik dia orang, bila dia orang jumpa tu bukan apa sangat, bercerita lah. Dia bercerita lah orang kan. Semua bukan director lah sebenarnya belakang tabir kebanyakan tu, tapi kita jemput juga a few directors kan yang datang. Jadi memanglah dia orang kata first time, not first time, tapi ni kali ke-6 kita orang reunion gitu kita buat. Tapi every year ada. Tapi itulah itu salah satu kita kena mengenang balik kenangan yang lama macam tu. Jadi memang saya panggil orang-orang tu, dan saya cuba panggil Cik Nikmat ni untuk macam kita kata terima kasih pada dia, tapi dia tak dapat datang, itu je. Tapi sebenarnya yang lain-lain tu memang inilah. Masa dulu diorang anggap kita tak kira bangsa ya. Dulu event yang ada datang tu semua India, berbagai bangsa, semua China, ada. Semua ada. Diorang anggap kita ada beradik tu. Itu yang bagusnya dulu. Nak anggapkan dulu dengan sekarang, nak bezakan. Tak ada orang macam nak fikir lain tau. Memang memang kacau, kita nak menggatal ke. Tak ada. Memang itu dulu kalau itu sebab saya kata alhamdulillah saya termasuk dalam kumpulan golongan, walaupun ada banyak cabaran kan yang saya hadapi sendiri, tapi sebenarnya dikawal di apa ni lah saya kata. Itu saya rasa selamat dalam persekitaran kerja yang selamat, kita dapat bertahan, beristiqamah, berbuat kebajikan, berbuat baik dengan semua orang. Saya rasa berbanding dahulu dengan sekarang ni, rasanya kenapa ya sekarang ni berbeza daripada zaman dahulu. Bila kita bercakap dalam konteks keselamatan ataupun kesejahteraan kru produksi, mungkin Puan boleh ceritakan sikit. Mungkin pada saya lah kan keadaan sekarang terlampau banyak sangat kemudahan ke kan, ataupun kita kata macam ni tak macam dulu tau. Dulu kita bila kita berkumpul tu kita makan sama-sama masa time ini kan. Macam sekarang kita ada nampak diorang cakap lah, ini pun saya memang tak info lagi lah. Saya dengar diorang cakap memang ada banyak perbezaan. Kita dah tak kenal pun. In fact artis tak kenal ni kan, director tak kenal ni gitu tau. Macam dulu tu kita semua bercampur. Kita semua bercampur dari segi kebaikan lah, bukan campur aduk yang ni kan. Kita maknanya kita masing-masing menghormati masing-masing tu. Dan yang datang hari tu pun semua otai-otai sebenarnya. Nak katakan sekarang ni saya rasa mungkin generasi yang terlampau sibuk dengan urusan dunia, urusan yang kekeluargaan. Pada pandangan saya lah, saya nampak benda tu perkara ni ataupun situasi ni berubah apabila kita ni bersikap nafsu-nafsi. Kita ni lebih selfish ataupun terlalu memfokuskan kepada diri sendiri tanpa berfikir ataupun kurang rasa empati mungkin ya terhadap kru ataupun rakan sekerja di dalam produksi. Kalau zaman dahulu seperti Puan Mariam cerita, mereka duduk makan sama-sama, tak kira lah pelakon, pengarah, semua kru filem, lighting, kru sound, semua duduk sama-sama makan seperti sebuah keluarga. Satu keluarga, memang satu keluarga. Itu yang bezanya dengan sekarang. Sekarang ni dia buat dia punya part, habis ni acting dah
gitu kan, dia tak kenal nak, pun siapa yang di sebelah belakang tabir ni. Gitu. Macam sekarang ni pun dah banyak sangat media yang ada kan. Macam kita tengok macam dulu, yang saya sayangkan dulu kita kurang ambil gambar sebab kita tak ada kamera, phone kamera ke apa. Semua tak ada tu. Tapi sekarang semua ada. Jadi dah terlampau, macam orang cakap, senang tu, terlampau sangat. Kemudahan tu selesa, banyak sangat. Jadi diorang tak ambil ini. Saya rasa mungkin sebabkan dulu saling bergantung antara satu sama lain. Kru dia bergantung dengan pengarah ataupun director ni memberi kepercayaan sepenuhnya ataupun memang sentiasa berkomunikasi. Disiplin lagi satu. Disiplin tu is different lah daripada yang saya tahu sekarang kan. Saya dengar lah sekarang dia cakap, masih lagi dia kata teruk macam tu. Tapi dulu tu memang kita disiplin lah. Maknanya kalau kita suruh datang pukul berapa, sebelum tu kita dah datang, sebelum waktu tu. Lepas tu pasal masing-masing dia orang terasa macam teruja untuk tanggungjawab yang diberi kan, menghasilkan karya. Tanggungjawab masing-masing tu sebenarnya. Itulah kalau nak bandingkan dengan sekarang saya rasa macam mungkin terlampau senang lah, mudah, senang kan. Jadi tak selesa sangat kan macam tu. Jadi macam tak apa semua fikiran macam tu kan. Jadi ataupun kau buatlah kau, you punya tanggungjawab, this is not my part kan. Saya rasa mungkin sebab perasaan tu dia tidak rasa satu semangat kekeluargaan tu berkurangan, semakin luntur dalam kalangan kru produksi filem. Saya rasa bercakap tentang istiqamah ni juga, istiqamah di dalam menjalani kehidupan berkeluarga dan bekerjaya. Saya rasa seorang wanita, seorang ibu, mungkin Puan Mariam boleh cerita sikit tentang bagaimana menjaga 5 anak tadi dan juga dalam masa yang sama beristiqamah sebagai mungkin meningkatkan ilmu suntingan, sebab banyak equipment pun sudah berubah. Daripada tahun 80-an sudah berubah tahun 90-an, sehinggalah pada tahun 2000 tu apakah yang membuatkan Puan rasa okey, sehingga inilah saja saya punya karya dalam suntingan. Itulah yang macam saya cakap tadi, dalam keluarga ni kita kena plan lah kita pandai plan kehendak kita lah misalnya macam bila dah ada suami, dia memang menyokong lah, memang suka lah untuk ni kan, menyenangkan lagi kerja kita kan, jadi senang tau. Kita dah ada tujuan tertentu yang kita kena, dan saya sebenarnya gini tau, nak ikutkan, kita kena ada dalam hati kita tu kecintaan kita tu, itu pertama kan. Betul, kita memanglah bersungguh-sungguh kan, kita memang bersungguh-sungguh, kita akan terus kita akan buat ni teruslah sampai tahap yang kita nak berhenti kan gitu. Jadi itulah sebenarnya, tu je sebenarnya. Pertama minat lah, minat. Orang kalau kita belajar macam mana pun tapi kita minat tak adalah, kita tak jadi kan. Jadi pasal itulah, pasal minat itu yang saya belajar mana patut kan, belajar sendiri sebenarnya, tak ada ni kan, tak ada masuk mana-mana ni lah film school. Kita istiqamah diri kita untuk terus bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan apa-apa untuk terus berjaya ni kan, untuk dapat kejayaan tu itu. Jadi yang lain tu, kalau kita dah ada nekat kita macam tu, dah ada dalam hati kita perasaan macam tu, yang lain-lain tu jadi senang tau. Apa problem pun kita boleh ada cara jalan yang kita boleh selesaikan. Saya segan nak cakap istiqamah sebab tapi itulah caranya, kesungguhan kita tu dalam kita nak mencapai dalam ini kan, dalam hidup kita nak capai jadi setakat mana kita boleh buat, kita rasa okey, setakat mana orang boleh terima kita, itu yang saya hold on dulu kat situ tu. Walaupun ada masanya memang tak ada job, tak ada apa, tapi tak apa, saya rasa benda tu perkara biasa je kan. Kalau orang nak panggil kita, orang akan panggil kita, tu je pada saya. Tapi saya tak adalah putus asa ke apa tau, tak mau nak ni kan, tak ada. Ada masa-masa kita ada zaman ekonomi menurun kan. Masa zaman tu saya pergi mana tu, saya ikut bengkel-bengkel di Finas. Banyakkan bengkel yang ada tu saya pergi, bengkel video editing, bengkel tu belajar je. Walaupun saya tak pandai dekat situ, tapi saya belajar untuk dapatkan ilmu kat situ. Jadi ilmu tu orang cakap itulah penting lah kan. Jadi itu saya belajar, saya tengok, walaupun dia bercakap pasal lighting, pasal kamera, saya ikut, saya pergi juga. Pasal Finas jemput saya, boleh nak pergi, okey saya pergi. Itulah itu. Jadi kita
bila tak ada kerja tu kita just terasa kita dipinggirkan ke apa kan, kita tak terasa gitu. Sebab kita kena penuhkan diri kita dengan ilmu lah. Itulah sebenarnya. Ada masanya bukannya semua orang ada ketika yang bukan semua orang buat filem kan, ada masa macam tu kan. Dan itulah kita kena penuhkan masa kita, sama ada di rumah ataupun kita ambil untuk belajar. Untuk belajar tu je. Belajar ni sampai bila pun sebenarnya kan, dapatkan ilmu tu sebenarnya sampai bila-bila pun. Apa pesanan Puan pada generasi muda yang memang berminat, mungkin berkecimpung di dalam bidang yang sama? Sekarang ni nak ikutkan dah space dia dah berbeza, ruang dia berbeza, cara dia dah berbeza, equipment dah berbeza, tapi editing tu masih sama. Masih lagi orang cakap kena ada bagi yang betul-betul minat ni kan, betul-betul belajar di bidang filman ni, kena ada perasaan yang kita nak berjaya dalam bidang ni. Itu pertama, kita kena ada minat, kita ada passion ya gitu, untuk kesungguhan dan kena dapatkan kemahiran tu je. Tapi sebenarnya kalau ada minat sangat, saya rasa tak jadi hal tu. Mesti dia akan cari cara mana pun untuk berjaya. Itu pada saya lah. Terima kasih Puan Mariam atas nasihat yang diberikan kepada para pendengar dan juga mungkin content creator di luar sana, ya, pernah pembikin kandungan, penghasil kandungan pada masa hadapan, mungkin lupa bahawa ilmu itu adalah kunci pada segala-galanya. Dengan menguasai ilmu, tak kiralah ilmu yang berbentuk nakli ataupun yang berbentuk akli, semua tu berguna untuk semua pelajar, untuk semua manusia. Kerana kita punya akal. Dengan akal kita mencari ilmu, dengan ilmu kita haruslah nekat ataupun terus beristiqamah dalam beramal. Kerana itu tuntutan juga daripada Nabi Muhammad SAW, ya, tuntutlah ilmu hingga sampai ke negeri China. Ya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri China. Tapi itulah semangat yang kita semua perlu ada apabila kita berbuat kebaikan, apabila kita menceburi di dalam satu bidang, tidak kiralah bidang apa yang kita semua ceburi sekarang ni, yang terbaik ialah berilmu dan beramal dengan ilmu yang kita ada. Beramal demi kesejahteraan ummah. Melakukan sesuatu kebaikan itu merupakan tuntutan. Tuntutan dalam Islam bagi kita sebagai umat Islam. Ilmu itulah yang akan menjadi bekal kepada kita di akhirat kelak. Sekian saja bagi episod kali ini. Bertemu kita kembali di dalam podcast Lorong Tengah. Teruskan kehidupan bersederhana, kerana lorong tengah itu adalah lorong yang sederhana dalam menjalani kehidupan kita seharian. Keseimbangan itu yang perlu dicari, bukan kemewahan ataupun pujian daripada orang lain.